Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Laporan Ketua Audit Negara, Menteri wajar disiasat. Kegagalan tadbir urus menjadikan masalah kesenjangan terus memburuk, membenarkan elit politik yang korup mencurangi amanah rakyat dan bungkam terhadap gejala ini adalah satu bentuk kezaliman. Pendirian dan sikap kita harus jelas bahawa gejala ini mesti segera dihentikan, tegas Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau dipercayai merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020 yang mendedahkan wujudnya ketidakpatuhan kementerian dan jabatan persekutuan terhadap pengurusan keuangan menyebabkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran kepada kerajaan berjumlah 620.07 juta ringgit pada 2020. Antaranya pendedahan Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid bahawa daripada 510.49 juta ringgit pembayaran tidak teratur, 499.18 juta ringgit membabitkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, daripada 104.79 juta ringgit kerugian wang awam, 81.69 juta ringgit adalah penalti belum tuntut dan tidak dikenakan Jabatan Immigration, manakala pembaziran 4.79 juta ringgit membabitkan peralatan lewat diterima dan tidak dipasang di Istana Budaya. Bagi membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil, Ketua Audit Negara telah mengemukakan 29 syor, iaitu 4 syor untuk pengesahan penyata kewangan dan 25 syor untuk pengauditan pematuhan kementerian dan jabatan persekutuan untuk dipertimbangkan pelaksanaannya oleh kementerian dan jabatan. Kata Ni Azman, bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata setelah kerajaan mengambil alih kerajaan, tidak ada kebaikan dan kemajuan langsung. Perikatan Nasional lebih teruk daripada Pakatan Harapan kerana tidak ada komitmen, accountability dan ketelusan. Di mana kita lihat pembaziran, kita lihat wang yang perbelanjaan yang tidak terkawal, itu sesuatu yang tak boleh diterima langsung. Tegas Ahli Parlimen Bagan itu. Beliau berkata jika benar-benar mahu wang dan khazanah diuruskan dengan baik, jangan lantik ahli politik untuk mengotai syarikat berkaitan kerajaan GLC. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Raja yang juga Presiden Amanah membangkitkan mengenai kegagalan pembekalan 6 kapal peronda generasi kedua Literal Combatant Ship LCS oleh Kementerian Pertahanan membabitkan nilai lebih 9 bilion ringgit dan 6 helikopter tempur ringan jenis MD-530G. Sekarang kita tahu penyelewengan dalam MINDEF dekat 1 bilion dibelanjakan tidak kena mengena dengan membina kapal. Kita tahu dah jadi bahan sejarah. Begitulah juga helikopter tak sampai. Ia jadi bahan sejarah. Mengulas mengenainya, Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fadzil berkata, apa yang menyedihkan adalah jika sumber keuangan telah diuruskan dengan baik, kerajaan UMNO Bersatu PAS sepatutnya telah dapat memberikan bantuan yang lebih banyak kepada rakyat. Daripada 530 bilion ringgit, nilai pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan hanya 83 bilion ringgit datang daripada kerajaan. Sebaliknya, sekurang-kurangnya 300 bilion ringgit disumbangkan oleh rakyat sendiri dalam bentuk pengeluaran simpanan KWSP dan moratorium pinjaman yang tidak dikecualikan faedah, kata Faiz. Beliau melihat pendedahan LKAN 2020 adalah membimbangkan kerana ia menunjukkan kerajaan tidak serius dalam mematuhi pengurusan kewangan yang baik. Misalnya, duti kastam telah terkurang pungut sebanyak 5.92 juta ringgit dan Jabatan Immigration rugi 81.69 juta ringgit akibat tidak mengenakan penalti. Sepatutnya, menteri-menteri yang berkenaan perlu tampil ke hadapan dan bertanggungjawab atas isu-isu yang dibangkitkan oleh LKAN 2020.
Kata ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Beliau menyarankan sebagai Captain of the Ship, para menteri termasuk Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin harus disiasat atas kepincangan pengurusan keuangan yang berlaku. Ini akan menjadi amaran kepada menteri-menteri semasa dan akan datang serta semua penjawat awam supaya sentiasa mematuhi standard pengurusan kerajaan. Tadbir urus baik, good governance, harus diberikan perhatian serius supaya ekonomi negara dapat dipulihkan demi kemakmuran hidup rakyat. Tegas Faiz, malangnya mereka yang gagal ini masih menguasai kerajaan walaupun Perdana Menteri sudah berubah. Kerajaan kakistokrasi telah mengakibatkan kleptokrasi kembali kerana mereka yang menerjui kementerian-kementerian tidak ada kebolehan untuk mentadbir urus sebuah kerajaan. Persoalannya, adakah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan siasat? Adakah para agamawan yang kini begitu tegar menyokong kerajaan yang gagal ini akan mengisafi kesilapan mereka?